Oke, good morning semua. Hari ini kita akan go through kepada termokimia. Bab 2 kita sudah selesai. Jadi hari ini kita akan bincangkan bab 3 yaitu termokimia. Oke, hari ini kita cuma bincang perubahan haba dalam tindak balas. Oke, ada dua jenis perubahan dalam tindak balas, yaitu eksotermik dan endotermik. Eksotermik dan endotermik. Oke, yang ini ya. Oke, kita tengok satu-satu. Oke, tindak balas eksotermik. Oke, apa itu tindak balas eksotermik? Ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba. Jadi cara ingat dia kalau ekso bebas. Ekso, maksud dia membebaskan haba ke persekitaran. Oke, tindak balas eksotermik menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Oke, contoh dia dalam ini. Oke, dalam bekas itu, bekas itu apabila natrium kita masukkan di dalam larutan tersebut, bila kita sentuh tuh bekas itu akan menjadi panas. Oke, jadi maksudnya di situ ada tindak balas eksotermik berlaku di situ. Oke, ciri-ciri tindak balas eksotermik satu yang kita nampak di situ. Satu, haba dibebaskan. Oke, kedua, suhu persekitaran meningkat. Macam mana kita tahu suhu persekitaran meningkat? Bila kita sentuh, oke, ataupun kita boleh rasa juga itu dia ada suhu meningkat. Oke. Contoh tindak balas eksotermik. Oke, respirasi, pernafasan. Nah, contoh kalau kita bernafas, kita letak di tangan, kita bernafas letak di tangan. Di tangan kita akan rasa panas begitu. Maksudnya suhu meningkat. Oke. Selain daripada itu, pengoksidaan logam. Oke, yang pengaratan logam tuh. Tindak balas peneutralan. Oke, contoh tindak balas peneutralan apa? Contoh dia ialah asid dan base. Asid dan alkali bertindak balas menghasilkan garam. Oke, itu ialah contoh tindak balas peneutralan. Oke, pembakaran, ya, kalau bakar ialah kan, bila kita bakar sesuatu, suhu persekitaran akan menjadi panas. Alright. Seterusnya adalah tindak balas endotermik. Oke, tindak balas endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba. Oke, maksudnya masuk kan, jadi dia serap haba. Serap haba daripada persekitaran. Haba yang diserap daripada persekitaran menyebabkan suhu persekitaran menurun. Jadi bila kita contoh dia bekas ini, bila kita masukkan situ sesuatu di situ, akan nampak bikar tersebut akan menjadi sejuk. Oke, contoh tindak balas endotermik ialah fotosintesis. Oke, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan. Oke, dan tindakan garam amonia di dalam air. Alright, gambar raja aras tenaga. Oke, sebelum kita pergi kepada gambar raja aras tenaga, pelajar harus tahu bahwa haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Oke, delta H. Oke, yang segitiga tuh kita panggil sebagai delta. Oke, dan unit bagi haba tindak balas adalah kilojoule per mol. Oke, apabila haba dibebaskan ke persekitaran dalam tindak balas kimia, perubahan haba. Oke, delta H itu perubahan haba. Oke, bertanda negatif. Oke, maksudnya apabila haba dibebaskan berarti tindak balas eksotermik berlaku, berarti dia punya perubahan haba adalah bernilai negatif. Kalau tindak balas itu ialah endotermik ataupun serap haba, maka perubahan haba bernilai positif. Oke, yang simbol ini yang cikgu cakap tuh, yang nih. Oke, perubahan haba delta, yang segitiga itu dipanggil sebagai delta. Oke, dalam bahasa Yunani.
Oke, dan kita panggil sebagai perubahan H adalah haba. Sama dengan hasil tindak balas tolak dengan haba bahan tindak balas. Alright, next kita pergi kepada gambar raja aras tenaga. Oke, ada dua jenis gambar raja yang ini. Satu gambar raja untuk eksotermik, satu lagi gambar raja untuk endotermik. Oke, kita pergi satu-satu. Eksotermik, gambar raja eksotermik. Oke, tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat. Oke, tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik akan menghasilkan magnesium sulfat. Oke, kita tengok di sini perubahan haba adalah negatif, yaitu negatif 467 kJ per mol. Maksudnya di situ itu adalah tindak balas eksotermik. Kalau negatif di situ berarti tindak balas eksotermik. Kalau kita tengok graf ini, oke, yang atas itu adalah bahan tindak balas, yang bawah itu adalah hasil tindak balas. Oke, daripada graf ini kita boleh tengok, kita boleh simpulkan bahwa haba bahan tindak balas lebih banyak daripada haba hasil tindak balas. Sebab itu nilai perubahan haba adalah negatif. Alright, terus kita pergi kepada endotermik. Oke, endotermik ini adalah tindak balas di antara natrium dan oksigen. Natrium dan oksigen, tindak balas antara natrium dan oksigen. Oke, menghasilkan nitrogen dan oksigen. Nitrogen dan oksigen. Oke, dia akan menghasilkan nitrogen oksida. Oke. Dia punya perubahan haba adalah bernilai positif. Berarti tindak balas ini ialah endotermik. Oke, kalau endotermik serap haba, oke. Tengok. Bahan tindak balas yang bawah itu, oke, yang paling bawah graf, paling di bawah aras bawah itu, tenaga dia lebih sedikit. Nilai haba dia lebih sedikit. Manakala di hasil tindak balas tenaga dia lebih banyak. Jadi perubahan haba dia adalah bernilai positif. Alright, next. Oke, ini cara untuk melukis dia punya yang nih aras tenaga. Oke, next kita pergi kepada ini. Oke, perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Oke. Semasa pemutusan ikatan yang ini, semasa pemutusan ikatan, oke, ikatan antara atom. Contoh dia atom hidrogen dan hidrogen. Untuk memutuskan ikatan itu haba harus diserap. Kita perlu serap haba supaya itu molekul bergerak lebih kuat. Kita sudah belajar form 4 dan akhirnya ikatan di antara mereka itu terputus. Jadi perlu serap haba. Berarti kalau serap haba tindak balas apa? Endotermik. Right? So, kalau pembentukan ikatan, tenaga haba dibebaskan. Tenaga haba perlu dibebaskan supaya itu ikatan antara atom itu terbentuk. Jadi begitulah itu. Itulah maksudnya jadwalnya.